بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat? Diharapkan anda semua sihat sejahtera walau di mana anda berada. Dan macam mana raya anda? Baik ke? Bosan ke? Adakah anda balik ke kampung atau beraya di rumah saja? Ke ada yang buat korban? Kalau ada yang buat korban, alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki anda berlipat kali ganda. Okey, selamat datang ke Mystic Horror Channel, di mana channel Mystic Horror ini adalah sebuah channel horror yang mengetengahkan kisah-kisah seram, di mana kisah-kisah seram ini akan dibacakan dan sambil ditemani oleh muzik-muzik background. Jadi pada malam ini aku ingin bawakan 3 kisah seram yang pastinya akan membuatkan anda tak tidur lena. Okey, pada malam ini ada 3 kisah seram lah yang akan dikongsi. Jadi harap anda terhiburlah. Sebelum kita mulakan, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang subscribe channel ni. Terima kasih banyak-banyak yang view, yang like, yang share channel ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan subscriber pun dah meningkat kepada 205 subscriber. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita bagi tepukan sikit untuk anda semua. Terima kasih di atas sokongan dan komitmen anda untuk mendengar channel Mystic Horror. Walaupun aku akui channel Mystic Horror ni taklah sehebat channel The Segment dan DJ KC Malam Seram, tapi alhamdulillah anda masih support dan tonton video ni. Okey, tanpa buang masa, jom kita mulakan dengan kisah pertama. Kisah pertama ini berjudul Seram Raya. Aku bekerja di perantauan. Perjalanan nak pulang ke kampung ambil masa jugalah dalam 4 hingga 5 jam. Itu kalau hari biasa. Kalau musim raya, boleh menginjak kepada 10 jam perjalanan. Memang nasib lah orang merantau memang macam tu. Raya pada tahun tersebut, aku dengan sengajanya tak ambil cuti awal. Memang aku dah plan nak bertolak balik malam raya. Abang, kakak dan adik semua dah balik awal. Semuanya dah berkumpul di kampung. Jadi, aku tak berasalah pelik kalau tak dapat membantu masak-masak untuk juadah raya. Dan tambahan pula aku lelaki, biasalah malas sikit ke dapur. Lagipun, kereta aku ni sejak seminggu lebih dah buat hal. Kalau tersekat dalam jam, mesti temperature enjin naik. Dah hantar ke bengkel, tapi tetap juga tak selesai masalah. Jadi penyudahnya aku ambil lah keputusan untuk balik kampung malam raya. Agak sejuk. Dan aku mengharapkan kurang sesak lah di lebuh raya ataupun lengang lah. Jadi lepas je buka puasa, aku tidur dulu kejap untuk mendapatkan tenaga. Lepas aku dah tidur, aku dah mandi, kemas baju, aku pun bersiap-siap. Aku pun terus bertolak lebih kurang dalam jam pukul 11.30 malam macam tu lah. Jadi aku ni plan lah nak memandu secara santai, tidak tergesa-gesa. Dan untuk menikmati kesyahduan pulang beraya di saat akhir. Memang seronok balik raya kalau saat akhir ni. Tambah pula bawa kereta sambil dengar lagu raya kan. Balik kampung, oh ho ho balik kampung. Lagu Sudirman kan. Oh memang feeling. Pernah rasa juga dulu waktu zaman belajar diploma dulu, balik dekat-dekat nak raya lagi seminggu ke lagi. Oh memang best lah. Tapi tu saya tambah lah, tak ada ditulis dalam cerita ni. Jadi kalau tak jam dalam pukul 4 atau 5 pagi memang akan sampai dekat kampung. Kalau jam mungkin orang dah solat raya baru sampai. Memang syahdu selepas sembahyang raya. Ketika di highway, perjalanan agak lancar. Kenderaan di lebuh raya taklah banyak, lengang, legak lah. Dan aku rasa lega sangat. Dan aku berharaplah sangat dapat sampai awal di kampung. Sebab apa?
dalam kepala ni dah fikir dah ketupat, rendang dan juga hasil masakan mak. Dalam 2 jam memandu tanpa henti. Jadi aku pun mengambil keputusan nak berhenti sekejap, nak buang air besar. Sebab perut rasa sangat memulas. Jam pukul 2 pagi. Jadi kabus pun dah mula menyelubungi atmosfera. Jadi aku pun jumpalah RNR dan aku berhenti. Memang ramai orang berehat kat situ. Meriah juga. Ditambah pula suara kanak-kanak yang riang berlari ke sini ke sana. Maklumlah seronok nak balik kampung. Jadi setelah lepas menunaikan hajat di tandas, aku pun hantar mesej kepada kakak aku kat mana aku berada, dekat hentian mana dan pukul berapa nak sampai nanti. Sebab takut mak aku risau. Jadi tanpa melengah lagi, lepas dah selesai semua urusan dekat RNR, aku meneruskan kembali perjalanan. Bila dah naik ke highway ni, di sepanjang perjalanan, kesemua stesen radio memutarkan lagu raya tanpa henti. Dan ini adalah sesuatu yang amat best bagi aku. Malam raya memang semua stesen radio akan buka lagu raya. Jadi taklah sunyi sangat, madu. Dan tiba-tiba aku teringat, sebenarnya aku tinggal duit raya dekat tanda hentian rehat tadi. Aku seluk poket aku dah tak ada, kocek. Jadi entah kenapalah aku sengaja bawa duit raya tu bersama-sama ke tandas. Dan duit raya tu pula diletak dalam sampul dan dibungkus dengan plastik hitam. Ada dalam RM200 jugalah jumlahnya. Jadi aku pun terus tepuk dahi, terlupa di atas kecuaian diri sendiri. Nak patah balik dah jauh dah. Jadi aku pun ambillah keputusan untuk berhenti dekat RNR yang seterusnya dan buat report tentang duit yang aku tertinggal. Kalau hilang, aku reda je lah. Kalau jumpa balik, Alhamdulillah. Bila sampai je dekat hentian rehat yang seterusnya, aku tengok ada sebuah kereta peronda. Kereta peronda lebuh raya. Bersama 2 orang pegawai sedang minum air kotak dan tengah kunyah biskut raya Almontino. Jadi aku pun menegurlah kedua pegawai tersebut. Assalamualaikum cik. Saya ni nak bagi tahu yang saya ada tertinggal duit raya dekat tandas dekat hentian rehat yang sebelum ni. Jadi kedua-dua orang pegawai peronda lebuh raya tu lepas dengar kenyataan aku tadi tu, lepas dengar aku punya report tu, mereka berpandangan satu sama lain. Dan mereka berpandangan sama sendiri dan salah seorang daripada pegawai tersebut mengangkat kening, bermaknanya macam. Jadi pegawai tu pun tanya balik kat aku. Adik, hentian yang mana yang adik tertinggal duit raya tu? Hentian yang sebelum ni encik. Aku bagi tahulah nama hentian tersebut. Tapi kan dik, sebenarnya hentian yang adik cakap tu sebenarnya dah tutup. Hentian tersebut dah tutup untuk renovate. Dah sebulan dah. Macam mana adik boleh masuk? Jalan nak masuk pun telah ditutup dengan divider konkrit. Agak panjang lebar lah penerangan pegawai itu. Tetapi diringkaskan itulah penjelasannya. Jadi aku rasa agak terkejut bila dengar perkataan ataupun ayat yang dikeluarkan oleh pegawai peronda lebuh raya tadi tu. Kalau betul RNR tu dah ditutup sebab renovate, jadi sebenarnya aku ni buang air besar dekat mana? Jadi aku pun cepat-cepatlah check kat seluar aku, takut-takut aku ni berkhayal dan terbuang air dalam seluar. Malu. Jadi pegawai peronda lebuh raya tu pun tanya lagi. Adik yakin ke adik berhenti dekat perhentian tu? Agak serius wajah
pegawai tu. Dan aku yakin daripada nada pertanyaan mereka tu, yes, mereka memang tak bergurau dan tak buat lawak. Soalan yang diajukan itu telah menimbulkan perasaan ragu di dalam hati aku. Betul ke hentian yang aku berhenti tu? Wujud ke? Sebab tadi meriah dengan bunyi hilai tawa kanak-kanak berlari sana sini, kan, orang makan. Jadi aku pun keluarkanlah telefon bimbit dan check mesej yang dihantar dekat kakak aku tadi. Dan ditulis dalam mesej tu nama hentian yang ditutup tu saat tu. Terus bulu roma aku meremang. Cik, ya, memang saya yakin. Memang saya berhenti dekat hentian yang saya cakap tu. Jadi pegawai tu berkata, mungkin adik ni dah kena sakat ni. Tapi tak apalah adik, jangan takut. Mereka juga makhluk Allah. Nanti insya-Allah kami akan pergi ke hentian itu bila hari dah cerah. Atau kalau ada pegawai lain yang meronda, saya akan maklumkan untuk memeriksa hentian tersebut. Oh, ya ke? Terima kasih Encik. Kalau jumpa duit tu, saya mohon sedekah sajalah kepada surau atau siapa-siapa saja yang memerlukan. Sebenarnya niat asal tu pun dah memang untuk sedekah, untuk buat duit raya. Kalau jumpa pun, baik sedekah je lah kepada masjid. Dan lepas tu aku pun teruskanlah kembali perjalanan pulang ke kampung dengan 1001 pertanyaan. Kemudian, barulah aku sedar yang semua pengunjung yang aku nampak dekat R&R Misteri tu, sebenarnya aku langsung tak melihat wajah mereka. Dan mereka semua seakan-akan berpaling dari melihat ke arah aku. Patutlah aku tak dapat nak ingat wajah mereka. Jadi lepas habis bercuti di kampung, ketika perjalanan kembali ke bandar, aku dapat lihat jelas daripada seberang jalan yang hentian rehat misteri itu memang betul-betul ditutup untuk renovate. Jadi bila aku teringatkan peristiwa aku buang air dekat R&R yang misteri tu, memang bulu roma naik. Okey, selesai sudah kisah kita yang pertama. Kisah ni lebih kepada misteri, di mana orang ni nak balik kampung. Dan dalam perjalanan tu, dia berhenti dekat R&R sebab nak buang air. Jadi, lepas dia buang air tu, dia tertinggal duit raya. Bila dia dah tertinggal duit raya, dia nak ambil balik. Nak ambil balik memang tak boleh dah lah, sebab dah terlepas kan. Jadi, dia pun berhenti dekat satu lagi R&R dan dia terjumpa dua pegawai peronda lebuh raya sedang berehat makan biskut. Jadi dia pun tanya. Tapi bila dapat jawapan tu, memang agak seram. Bayangkan, kita dah berhenti dekat R&R ni, tiba-tiba R&R tersebut dah ditutup. Seram, bukan seram, misteri jugalah. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang kedua. Kedua ini pula diberi judul Pengalaman Seram di UiTM Kedah. Aku cerita pengalaman orang lain dululah. UiTM Merebut ni, kolej lelaki dia ada satu je. Buat masa tu aku masih dekat sana lah. Nama kolej tu, kolej kediaman tu adalah Kolej Malinja. Masa mula-mula masuk, macam risau juga. Sebab nama pun dah macam kolej perempuan kan. Rasa seram pula nak masuk kan, bunyi Kolej Malinja dengan nama perempuan. Jadi masa part 1 tu ataupun SEM 1 lah. Tetapi budak-budak kat situ selalu panggil part 1, part 2. Kalau part 1 tu SEM 1 lah, part 2 SEM 2. Jadi aku dengan member duduk dekat Malinja B, kolej kediaman yang bernama Malinja B. Adalah hamba Allah 3 orang ni, bilik diorang dekat tingkat 3, wing kanan paling hujung sekali. Sebelah bilik diorang ni pula ada satu lagi bilik kosong. Siap berbangga. Dan bangga tu pun dah berkarat, mungkin dah lama tak digunakan. Nombor bilik, sorry, aku dah lupa. Nak dijadikan cerita, aku lepak bilik diorang ada satu malam tu hari Rabu.
nak tengok Champions League lah. Malam tu pula game paling best, Bayern lawan Barca. Sanggup nak bersengkang mata. Tim kuat pula tu. Nak tengok Messi. Nak tengok Messi dengan Lewandowski. Time tu lah sambil sembang-sembang dia orang buka cerita pasal bilik kosong tu. Sementara tengah tunggu nak start bola tu, kawan dia buka cerita pasal bilik kosong yang bermangga dan mangga yang berkarat tu. Dia orang kata setiap malam akan dengar bunyi lagu Cina dari bilik sebelah je. Dan dia orang kata lagi, kalau setakat kena tindih tu, dia orang kata dah lali dah. Dah lalu sangat. Member dari perangai macam Dajjal jadi ustaz siut. Ada yang beritahu lagi, nak tidur je benda tu main tiup-tiup kat telinga dia. Tapi yang paling teruknya, member aku ni duk sibuk buat assignment. Dia tak dan save lagi. Dah benda tu pi tutup switch laptop dia. Apa lagi? Mengamuklah hamba Allah tu. Dah lah bateri laptop dia rosak. Dia pakai plug je. Maksudnya dia cabut bateri laptop tu dan dia pakai semata-mata charger. Kalau charger tu tutup, memang tertutup lah laptop. Dia usik sampai macam tu. Mengamuk lah. Assignment dah tak siap, tak sempat save. Makhluk alam sebelah tu dah kacau line. Memang mengamuk lah. Jadi sejak kejadian usik-mengusik tu, dia orang bertiga ni dah selalu lepak bilik aku, dah jadi penghibur sambil buat kerja. Ni masa aku part 2 ataupun SEM 2. Aku duduk dekat tingkat 2. Time ni kita orang dah dapat duduk satu bilik. Sebelah kanan bilik tu bilik basuh. Ada mesin basuh bubuh duit dengan ruang basuh baju. Selalunya kalau malam buta memang selalulah dengar orang basuh baju pakai tangan tu. Basuh baju pakai tangan yang buruh tu, kurah. Tak tahu nak buat bunyi buruh macam mana. Oh, lupa nak beritahu. SEM tu zaman kita orang selalu duk mendota. Time tu Dota tengah hot. Jadi bilik aku ni ramailah yang lepak. Kadang-kadang sampai penuh bilik tu main Dota punya pasal. Bila semua dah balik dan dah tidur, ada budak bilik aku ni bising, marah. Esoknya kata malam tadi benda tu ajuk kita orang. Katanya time dia terjaga, dia dengar bunyi macam orang klik mouse banyak kali. Kalau kita tengok kawan kita main game Counter Strike kan, bunyi klik mouse tu kan. Macam tu lah. Padahal sunyi je, semua dah tidur, tapi bunyi mouse tu masih ada. Yelah, kalau nak main Dota kan, kena klik lah mouse tu banyak kali. Jadi benda tu macam mimik ataupun meniru bunyi mouse yang diklik klik. Dan bunyi tu berlarutan sampailah ke solat subuh. Member aku tu sampai tertidur dalam kelas sebab mengantuk, tak boleh tidur sebab diganggu dengan bunyi-bunyian. Dan ini adalah kisah yang ketiga. Waktu ni aku dah masuk SEM 3 lah. Bilik yang sama juga. Dalam bilik aku ni ada satu katil yang boleh dikatakan berpuaka lah. Katil berpuaka kita orang panggil. Berdasarkan daripada namanya, memang puaka teruk katil ni. Daripada asal double decker jadi single bed. Tinggal bawah je. Ni budak bilik punya kerja lah bagi katil atas tu patah. Dia puaka bukan sebab hantu. Siapa yang bagi atas katil tu mesti akan automatik lelap lama. Dan nak dijadikan cerita, pada malam tu aku saja je baring nak tengok budak bilik aku yang kos OM ni duk buat kerja dengan budak kos dia. Sambil duk tengok tu, tuk-tuk terlelap. Jadi bila aku dah terlelap tu, entah macam mana, dalam pukul 3 kot, 3 pagi aku terjaga, bilik dah gelap. Pundi kencing pula buat hal nak kencing time-time gini. Bila aku try nak bangun, slow-slow aku dengar macam bunyi orang tua menangis. Aku ingat budak bilik sebelah buat prank.
buka speaker ke apa. Sebab kita orang dekat tingkat tu memang suka prank antara satu sama lain, usik mengusik. Tapi bunyi menangis tadi tu, makin lama makin kuat. Rasa macam nak pekak pula telinga aku. Jadi aku ni pun tutuplah telinga. Esoknya, member aku cerita, rupanya time aku terjaga malam tu, yang dengar suara wanita tua menangis tu, dia pun sama terjaga. Tapi dia kena tidih. Dia dah cuba nak panggil nama aku, tapi suara tak keluar. Mamat ni budak Kedah. Pekat teruk lorat dia. Dia juga cakap, time kena tindih tu dia nampak ada akak cantik berdiri betul-betul depan aku. Tapi dia kata aku buat donor je, buat tak tahu. Memanglah dah aku tak nampak. Yang ni pula masa aku SEM 4. Untuk pengetahuan pembaca dan pendengar semua, budaya dekat sini memang akan main futsal dekat bawah kolej tu sampai 2-3 pagi. Bukan ada court pun. Main bagi kena kepala tu sampah tu je. Bunyi macam senang tapi payah. Budak bilik aku malam tu ada 2 orang tak join. Jadi dia orang ni pergi pekan Sungai Petani nak beli capci lah kot, siap ambil order kita orang lagi. Malam tu aku naik bilik awal. Tak larat dah nak main lama-lama. Jadi aku nampaklah 2 orang ni dah balik. Si A ni pula hulur rokok kat aku, yang aku pesan minta tolong beli tadi. Dan si B ni pula asyik diam je. Yang A pula duk gelak-gelak. Dia kata tadi dia saja bawa B pergi lalu jalan Makam Lama Sultan, yang nak pergi ke pekan Sungai Petani tu, yang ala sebelum jumpa candi-candi lama tepi jalan tu. B kata dia nampak ada perempuan dekat pokok. Sikit je lagi plastik capci tu nak jatuh sebab dia tengah takut. Si A ni memang agak biol sikit. Yang B pula penakut. Lepas habis makan, kita orang pergi lepak bilik member yang selang 5-6 pintu. Jadi kita orang pun tinggallah si A ni kat bilik nak borak pasal kerja grup sekejap. Dan tiba-tiba dalam kita orang tengah duk borak pasal kerja grup ni, si B ni sampai depan muka pintu. Muka cuak. Time dia solat, ada benda duduk dekat kerusi meja laptop dia. Skrin laptop, kalau idle kan dia jadi malap. Dan bila ada orang gerak mouse, dia akan jadi terang balik. Jadi maksud dia benda tu buat gitu time dia solat. Aku dengan A berlari pergi bilik kita orang nak tengok. Bila sampai, tak ada apa-apa pun. Yang ada, bau wangi je. Member bilik lain semua dah bising. Lah, Asal A bawa dia lalu jalan tu, takut benda tu mengikut. Jadi esoknya B terus demam sampai 3 hari. Jadi ini adalah kisah yang terakhir, last one. Yang ni aku tak ingat sama ada aku 4, 5 atau 6. Masa tu ada blackout agak lama, dalam setengah hari. Dari petang sampailah ke subuh. Dia orang duk repair pipe depan UiTM. Aku duduk tingkat 2 dah buat tu ni, wing kiri dan bilik hujung sekali. Yang rarenya masa tu bilik aku tu ada 2 orang je. Selesa gila, dah tak ada ramai-ramai. Dan SEM tu intake budak baru tak ramai. Jadi pada malam tu kita orang boring sangat. Member satu kos selang 4 bilik, ajaklah kacau orang. Ajak prank lah, nak jadi hantu lah apalah. Jadi aku pun apa lagi, join lah kepala gila-gila dia. Dekat floor 1 ataupun tingkat 1, habis semua bilik kita usik. Dari kawasan tingkat belakang bilik, ketuk-ketuk baling kain putih, sampai ada yang azan sebab takut sangat. Memang kelakar siut. Habis kacau orang tu, aku dengan dia lepak dekat bilik study. Memang penat weh mengusik orang ni, berpeluh juga. Jadi aku ajak dia ni kacau bilik untuk kali terakhir sebelum naik bilik. Bilik ni milik adalah seorang budak pengau bajet ni. Aku dengan member aku ni anti sikit dengan budak ni. Lepas dah kacau dari belakang tingkat bilik apa semua,
Kita orang siap dengar suara dia menjerit. Panggil, mak, mak. Siap baca doa makan. Dan dia siap tutup tingkap lagi. Dah puas kacau, kita orang pergilah bilik air dekat mesin gedegang. Mesin yang buh shilling, duit shilling tu. Bila kita tekankan, air jatuh kedegang-kedegang bunyi kan. Tu orang panggil mesin gedegang. Pelik juga. Dari mana mesin gedegang ni dapat sumber elektrik? Sedangkan elektrik telah dipotong. Entahlah. Nak lalu pergi tangga nak naik atas, kita orang lalulah depan bilik budak pengau. Saja ketuk-ketuk sikit pintu bilik. Tiba-tiba jiran dia keluar. Oh, kau cari dot-dot-dot ke? Dia tak ada lah. Semalam dia balik dah Penang. Time tu aku dah jam. Dan untuk pengetahuan anda semua, dia duduk seorang je dalam bilik tu. Yes, dia ada budak bilik lain. Tapi dia orang tidur dekat bilik member masing-masing. Jadi tinggallah dia seorang. Dah tu, yang jerit siap baca doa makan tadi tu, siapa? Last malam tu, aku dengan budak bilik aku tidur bilik member. Sebab bilik aku kan 2 orang je penghuni. Okey, itu sajalah kisah yang aku dapat kongsikan. Terima kasih kerana sudi menyiarkan kisah aku. Terima kasih Fiction Shasha. Okey, berakhir sudah kisah kedua. Dan kita pergi ke ketiga pula. Diberi judul Spirit of the Coin. First time dipanggil untuk masuk ke asrama, memang excited sangat. Sebab sebelum ni tak pernah masuk asrama. Dan aku juga pelajar first batch pada waktu tu. Dan sekolah itu merupakan sekolah elit yang ada track balapan dia sendiri. Kalau aku bagi tahu nama daerah, mesti ada yang tahu. Okay, long story short, aku ditempatkan dalam dom 10. Dalam 10 dom yang ada. Ada 10 dom. Ada 1, 2, 3. Tapi penulis ni telah ditempatkan di bilik yang ke-10. Blok asrama perempuan dipanggil Aspuri, singkatan untuk asrama puteri. Manakala lelaki pula dipanggil Aspura, singkatan untuk asrama putera, iaitu asrama lelaki lah. Blok asrama lelaki dan perempuan telah dipisahkan dengan dewan makan di tengah-tengah. Pada waktu pendaftaran, memang ramai. Ada dalam lebih kurang 500 orang lah. Itu untuk satu batch je. Dan pelajar Cina dan India pun ada. Jadi waktu malam pun tiba. Lepas ahli keluarga dah balik semua, aku namakan pelajar Cina ni Ahwan. Jadi lepas makan malam, Ahwan berkenalan dengan student lain dalam dom tersebut. Ada Faris, Akmal, Syafiq dan Fayad. Ahwan ni bercadang nak main game untuk salam perkenalan mereka. Dan akhirnya mereka setuju nak main game Spirit of the Coin. Bau gempak. Faris, Akmal dan Fayad telah pun bersetuju untuk bermain. Dan tetapi Syafiq menghalang kerana dia takut kesan di sebalik permainan tersebut. Akibat yang akan ditanggung nantilah. Sebab dia pun arif berkaitan dengan hantu ni, disebabkan selalu tolong ayah dia merawat orang. Jadi tanpa buang masa, Syafiq pun keluar. Dia tak nak join. Jadi Ahwan ni pun buat keluarlah papan Ouija board untuk permainan tersebut. Dia bawa dari rumah. Dalam papan Ouija board ni ada huruf. Ada A sampai Z. Dan dekat atas ada perkataan yes dan no. Dan di bawah sekali ada tulisan goodbye. Jadi dia orang guna duit shilling sebagai penunjuk game tersebut. Sebelum detik 12 malam, tiba-tiba Ahwan bersuara, game tak akan berlaku kalau kita tak pakai blood. Baru ekstrim. Ahwan bagi cadangan untuk menggunakan darah. Jadi tanpa buang masa, masing-masing titiklah darah sendiri ke atas duit shilling yang digunakan, sebab masa pun dah nak dekat 12.30 malam. Jadi bila saja detik 12 malam tiba, Ahwan, kita orang lantik jadi ketua game tersebut, telah pun bersuara. Jadi Ahwan ni pun bacalah mantranya, yada yada yada. Dan ayat tersebut telah diulang bersama-sama dan kemudian mereka berhenti. Tak lama kemudian, mereka ulang balik ayat tersebut. Dan dalam beberapa minit je menunggu, dan akhirnya
shilling yang diorang letakkan jari tu bergerak. D, U, A. Oh, 2. Okey. Soalan berikutnya. Jahat atau baik? Jadi jari kita orang pun bergerak. J, A, H, A, T. Jahat. Time ni masing-masing dah mula telan aliu. Dan berfikir nak teruskan ke tak nak. Faris yang tak menunggu lama mula bertanya. Makhluk alam sebelah tu lah. Jadi lama-lama, tak lama selepas tu, perlahan-lahan mereka tunggu jawapan. Dan tiba-tiba jari mereka bergerak. Sebab tadi dia orang tanya macam mana awak meninggal. Jadi dia pun eja. B, U, N, U, H. Bunuh. Itu adalah jawapan daripada makhluk alam sebelah tersebut. Tadi dia orang tanya cara mati macam mana. Jadi dia eja lah bunuh. Jadi time ni terus meremang dan berasa takut. Belah seriau. Jadi cukuplah, lagipun jam dah tunjuk pukul 2 pagi ni. Jadi Akuan selaku ketua. Okey, terima kasih. Kami penat nak berehat. Baliklah. Jadi bila lepas Akuan cakap dekat makhluk alam sebelah tu nak balik bilik, nak berehat bagai, jadi shilling tu bergerak ke perkataan no. Bermaksudnya makhluk alam sebelah tersebut nak bermain lagi. Jadi kita orang terkejut. Jadi kita orang pun cepat-cepatlah tarik jari masing-masing tanpa mengakhiri permainan tersebut. Dan mereka terus naik ke atas katil dan tidur. Tanpa pengetahuan mereka, ketika bermain, salah satu daripada makhluk alam sebelah tersebut terbang keliling blok asrama sepanjang permainan berlangsung. Bukan terbang macam biasa, tapi terbang secara berdiri, menegak. Dan kisah ini diceritakan oleh Syafiq sendiri yang keluar dari dom pada waktu tu. Syafiq ni yang nampak. Jadi hantu tu adalah kakak cantik. Berbaju lusuh, berwarna hitam dan ada seekor burung hantu di bahu kirinya. Satu di blok Aspura, manakala berbaju putih pula di blok Aspuri. Dan keesokan harinya Akuan berpindah ke sekolah lain, manakala papan Oija yang digunakan semasa bermain hilang. Setelah beberapa minggu berlalu, di asrama puteri ataupun Aspuri, datang 2 orang kawan baik, Akilah dan Fik. Dan pada waktu tu Akilah tengah demam dan Fik menemani rakannya itu untuk ke klinik bersama warden. Gila, kau duduk sini dulu kat bilik TV tak ada orang. Kau kan panas, bukalah aircon dalam tu. Aku nak keluar sat nak panggil Cikgu Aini. Fik berkata sambil berlalu pergi. Jangan lama-lama tau. Okey, beres. Laung Fik daripada jauh. Sedang khusyuk Kila menahan sakit dan kadang-kala menyapu air mata yang tak henti-henti keluar. Tiba-tiba, di sebalik tingkap kaca yang terbuka, berjalan secara slow motion, Pontianak bertengek yang di bahunya burung hantu berwarna hitam. Wajahnya jelas. Kila dapat melihat dengan jelas wajah Pontianak tersebut kerana jarak di antara mereka taklah jauh mana. Tetapi Pontianak itu tak sedar yang Kila ni tengah berada dalam bilik televisyen. Kila hampir nak pitam sebab melihat wajah Pontianak tersebut yang dipenuhi dengan darah pekat, dengan kulit yang hampir tertanggal tu, ditambah pula dengan nanah yang banyak. Jadi Kila ni bernasib baiklah, kerana bila sampai je Fik ke dalam bilik, dia segera tarik tangan Kila dan berkata, "Jom kita lari kat surau." Jadi rupanya Fik ni dah nampak kelibat makhluk tersebut dari jauh, dan dia pun terus bagi tahu warden yang bertugas. Warden tersebut tanpa buang masa terus jerit, "Siapa yang ada dalam bilik? Turun, kita lari ke surau sekarang. Yang non-Muslim tinggal ke kantin. Cepat, cepat." Jadi pelajar Muslim yang wanita ni pun terus ambil tudung, sarung je,
turun ke bawah tanpa cakap apa-apa dan mereka terus berlari secepatnya. Sambil berlari tu Wardian ada cakap, "Lari, lari, jangan tengok belakang, jangan pandang belakang." Nasib baik pada waktu tu aku berada dekat masjid. Jarak antara masjid dan asrama boleh dikatakan jauh, macam daripada hujung ke hujung. Jadi bila sampai ke di masjid, ada beberapa pelajar perempuan yang terus menangis ketakutan. Jadi bila lepas je solat maghrib, sambil menunggu solat isyak pula, kecoh di kawasan tempat ambil wuduk di bahagian ambil wuduk wanita kerana ada pelajar perempuan terperangkap di dalam dan pintu terkunci. Dan apa yang menghairankan dan pelik, pintu tersebut terkunci dari dalam dan pelajar tersebut tak mampu nak buat apa-apa kerana tombol pintu di luar. Jadi dia terperangkap hampir setengah jam dan kedengaran pelajar tersebut tidak berhenti menangis ketakutan. Dan kejadian ini telah disedari oleh pelajar lelaki. Seorang pelajar lelaki telah membuat keputusan dengan memanjat tingkap dari luar kerana tingkap masjid sangat tinggi. Apabila berjaya masuk ke dalam bilik wuduk perempuan, pelajar tersebut segera tendang dari dalam pintu yang terkunci dan berjaya dibuka akhirnya. Dan pelajar tersebut telah berjaya ditenangkan oleh kawan-kawannya dan berjaya dijemput balik oleh ahli keluarganya. Jadi, bulan tersebut kami panggil bulan berhantu kerana terdapat pelbagai kejadian yang aneh yang kami alami sepanjang bulan tersebut. Sehinggalah pegawai PPD datang melawat sekolah kami. Punya teruklah usikan tu sampai pegawai PPD datang melawat sekolah. Jadi saya rasa dah panjang kisah saya kali ini. Dan terima kasihlah kepada pihak Fiction Syasha kerana menerima kisah saya ni. Dan insya-Allah pada lain kali saya akan bercerita selanjutnya apa yang berlaku sepanjang bulan berhantu ini. Terima kasih. Okey, itu sahajalah untuk kisah kita yang terakhir, iaitu kisah ketiga. Kisah ketiga ini agak seram sebab dia nampak kakak cantik. Dia mula-mula main Spirit of the Coin. Lepas main, dia tak tutup game tu. Spirit of the Coin ni dia kena ada penutup. Kalau tak tutup, alamatnya memang kena follow lah. Jadi pengajaran daripada kisah ini adalah kalau boleh elakkanlah daripada bermain permainan seperti ini kerana takut nanti akan membawa pada. Okey. Terima kasih kerana sudi menonton channel ni dan terima kasih kerana menonton video ni dan diharapkan anda semua terhibur. Dan kalau ada salah dan silap, aku minta maaf sangat-sangat. Kalau ada aku tergagap ke, aku lost sikit ke, aku minta maaf. Sebab kadang-kadang tulisan dalam blog ni ada yang tak ada perenggan, jadi susah nak cari dia punya, orang kata apa, kalau kita lost kan, kita nak mula balik. Jadi susah nak cari kalau tak ada perenggan. Dia macam-macam lah orang menulis. Sebab tu kalau nak menulis kisah seram, pastikan kena tahu tanda baca nak letak kat mana, koma, titik dan sebagainya. Dan sebenarnya aku guna background music tadi yang alam semula jadi tu, sebenarnya ada salah seorang subscriber kita yang memberi cadangan supaya meletakkan muzik yang lebih relax dan tenang. Tak semestinya kena letak muzik horror je kan. Kita cuba letak muzik nature pelaan sambil dengar kisah seram. Baru rasa kan. Jadi terima kasih kepada semua subscriber yang berinteraksi dengan channel Mystic Horror melalui komen-komen, dan ada juga yang memberi buah fikiran dan pandangan. Dan untuk pengetahuan anda, ini adalah recorded show, bukan live show. Bila cakap pasal live show ni, aku sebenarnya ada impian jugalah nak buat live show satu hari nanti. Tapi saya nak minta pendapat anda semualah. Macam mana kalau saya nak buat live show macam DJ Casey dan juga The Segment tu? Okey tak? Kalau anda ada apa-apa cadangan, boleh tulis dekat ruangan komen. Nanti aku akan balas secepat yang mungkin. Okeylah. Terima kasih kerana sudi mendengar dan jumpa anda di video yang akan datang. Assalamualaikum.